Iran baru sahaja mensabotaj perjanjian damai yang meletakkan Trump berdepan dengan keputusan mendesak. Selepas Washington menggantung sekatan maritim terhadap pelabuhan Iran, dalam perjanjian sementara antara Amerika Syarikat dan Iran, Teheran mula mengenakan syarat-syarat baru untuk laluan kapal. Menuntut kebenaran 48 jam lebih awal dan menunjukkan kawalan langsung ke atas salah satu laluan minyak dunia yang paling penting. Apa yang sepatutnya menjadi permulaan kepada keterbukaan telah bertukar menjadi satu lagi taktik tekanan. Pengawal revolusi telah terlibat secara langsung dalam krisis ini. Laporan menunjukkan ancaman terhadap kapal-kapal dan pihak berkuasa Iran di selat itu mula mengatakan bahawa tiada kapal boleh melalui tanpa kebenaran yang sah. Sementara itu, rundingan yang sepatutnya berlangsung di Switzerland telah ditangguhkan. Lubnan sekali lagi dibom oleh Israel selepas serangan baru daripada Hizbullah. Dan Rumah Putih cuba menghalang perjanjian itu daripada menjadi penarikan diri secara percuma di hadapan rejim yang menggunakan setiap peluang untuk melengahkan massa. Trump bertaruh pada kekuatan sekatan, tekanan ekonomi dan janji untuk menghalang bom nuklir Iran. Iran membalas dengan cuba menutup Selat Hormuz pada saat yang paling genting. Apa yang cuba dicapai oleh Teheran sekarang? Mengapa Selat Hormuz menjadi senjata terhadap Trump? Bagaimana Amerika Syarikat akan bertindak balas tanpa membiarkan perjanjian itu mati di tangan para ayatollah? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis mula memuncak selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengumumkan pada 18 Jun tentang penggantungan sekatan ke atas lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Langkah itu adalah sebahagian daripada memorandum persefahaman yang dimeterai antara Washington dan Teheran untuk menamatkan perang dan membuka tempoh rundingan selama 60 hari. Secara praktikal, Amerika Syarikat telah berundur daripada pengawasan langsung terhadap sekatan itu, tetapi masih mengekalkan kapal-kapal tentera di rantau tersebut untuk memantau sama ada perjanjian itu dipatuhi. Itulah pertaruhan Trump, membenarkan laluan, menguji komitmen Iran dan mengekalkan tekanan yang cukup untuk menghalang perlumbaan nuklear yang baru. Masalahnya muncul dengan cepat. Pada 19 Jun, Iran mula menganggap Selat Hormuz sebagai kawasan yang memerlukan kebenaran politik dan ketenteraan. Pihak berkuasa baru Selat Teluk Parsi memaklumkan bahawa kapal-kapal perlu menghantar permohonan untuk melintas sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Ia juga berkata bahawa sepanjang tempoh rundingan, mereka tidak akan mengenakan bayaran untuk keselamatan, perkhidmatan alam sekitar dan insurans yang berkaitan dengan penyeberangan. Nampak seperti satu konsesi, tetapi mesej sebenar adalah lain. Teheran mahu mengawal siapa yang melintas, bila mereka melintas dan laluan mana yang mereka gunakan. Bagi pasaran maritim, ini telah membunyikan amaran serta-merta. Kerana Selat Hormuz adalah laluan antarabangsa dan bukannya pintu pagar pribadi rejim Iran. Tindakan itu juga menunjukkan perpecahan berbahaya dalam Iran sendiri. Sementara sektor diplomatik cuba menjual idea bahawa laluan itu masih terbuka, pengawal revolusi dan agensi yang berkaitan dengan rejim menganggap penyeberangan itu sebagai alat tekanan. Laporan mengenai arahan untuk kapal-kapal kembali, keperluan untuk mendapatkan kebenaran dan penyelarasan dengan pasukan Iran telah meningkatkan risiko pemberhentian operasi secara praktikal walaupun tanpa pengumuman rasmi dan sudah tentu tanpa penutupan sepenuhnya. Permainan bermuka dua inilah yang menjadikan krisis semakin serius. Trump kini berdepan dengan bahagian paling rapuh dalam perjanjian itu. Pembukaan Selat Hormuz adalah elemen utama untuk meredakan pasaran. Pada 18 Jun terdapat 25 penyeberangan komersial melalui selat itu, jumlah harian tertinggi sejak April. Walaupun begitu, aliran biasa sebelum perang adalah jauh lebih tinggi. Ini bermakna perjanjian itu bermula dalam keadaan tenang. Ketegangan di Lubnan telah menghalang langkah seterusnya. Perbincangan antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijadwalkan bermula di Switzerland telah dibatalkan selepas peningkatan ketegangan baharu antara Israel dan Hezbollah. Hezbollah telah menyerang pasukan Israel di selatan Lubnan. Israel membalas dengan gelombang serangan terhadap sasaran kumpulan itu di selatan Lubnan dan di lembah BKA. Dan situasi yang sepatutnya membantu rundingan kini menjadi satu lagi halangan. Iran mula menuntut penghentian operasi Israel di Lubnan sebagai syarat politik untuk meneruskan rundingan.
Disinilah Teheran menggunakan Hizbullah sebagai alat tekanan dan Selat Hormuz sebagai tuas ekonomi. Israel telah bersetuju menurut pegawai Amerika Syarikat untuk satu lagi cubaan gencatan senjata dengan Hizbullah yang dimediasi oleh Amerika Syarikat dan Qatar. Namun keadaan masih tidak stabil. Walaupun selepas waktu yang dijadwalkan untuk gencatan senjata, masih terdapat laporan mengenai serangan dan tindak balas ketenteraan. Juru cakap tentera Israel menjelaskan bahawa pasukan Israel akan kekal di selatan Lubnan dan akan terus beroperasi terhadap ancaman. Perkara ini menimbulkan kemarahan Teheran, menguatkan naratif Iran tentang pelanggaran perjanjian dan memberi rejim satu lagi alasan untuk melambatkan rundingan. Bagi Trump, risikonya mudah jika Israel tidak mengawal sempadan Lubnan dan jika Iran menggunakan situasi ini untuk membekukan Selat Hormuz, perjanjian itu akan menjadi tebusan di dua medan serentak. Naib Presiden menyatakan bahwa tiada wang akan diberikan kepada Iran hanya kerana menandatangani dokumen. Menurut beliau, sebarang kelonggaran ekonomi bergantung kepada langkah-langkah yang telah disahkan seperti penghapusan bahan nuklear yang diperkaya dan penerimaan rejim pemeriksaan. Vance juga berkata bahawa Amerika Syarikat berharap Selat Hormuz akan kekal terbuka tanpa tol dalam jangka masa panjang. Ucapan itu penting kerana ia menyasarkan inti krisis. Iran mahu bernafas dari segi ekonomi, tetapi Trump tidak boleh kerana membenarkan rejim itu menerima oksigen sebelum membuktikan perubahan sebenar. Trump juga telah meningkatkan nada. Dia berkata bahawa Iran datang ke meja rundingan kerana kelemahan, bukan pilihan. Dan dia menulis bahawa Teheran tidak akan menerima wang sepanjang tempoh 60 hari itu. Sebelum itu, beliau sudah menyatakan bahawa perkara utama dalam perjanjian itu adalah untuk menghalang Iran daripada memiliki senjata nuklear. Itulah pendirian yang menjadi asas kepada segala tekanan. Tiada perjanjian yang boleh diterima. Jika rejim itu mendapat masa, mereka mendapat laluan maritim, meraih hasil jualan minyak dan mengekalkan laluan terbuka untuk membina semula program nuklear mereka. Rundingan hanya berkesan apabila pihak satu lagi tahu bahawa kekuatan masih menjadi pilihan. Dengan menuntut kebenaran, mengawal laluan dan mengekalkan pengawal revolusi sebagai bayang-bayang ke atas kapal, Teheran mencipta situasi di mana mereka boleh memberitahu dunia bahawa selat itu terbuka, sedangkan pada hakikatnya mereka menakutkan sesiapa yang bergantung kepadanya. Ini adalah sabotaj politik. Ia tidak memutuskan perjanjian sepenuhnya, tetapi mencemarkan kredibilitinya. Sebab itulah tindak balas Amerika perlu pantas. Kelewatan dalam kes ini akan kelihatan sebagai kelemahan. Rumah Putih cuba mengekalkan dua mesej pada masa yang sama. Kepada dunia, mereka mengatakan bahawa masih ada jalan untuk rundingan teknikal. Kepada Iran, mereka memberi amaran bahawa tekanan ekonomi masih belum berakhir. Kepada Israel, Trump meminta bertenang dan cuba mendorong gencatan senjata di Lubnan. Masalahnya ialah rejim Iran hidup dengan mengambil kesempatan daripada kelonggaran seperti ini. Apabila api memuncak di Lubnan, Teheran mendapat alasan. Apabila Selat Hormuz menjadi tidak menentu, Teheran mendapat mata tawar-menawar. Apabila perbincangan tertangguh, Teheran mendapat masa. Penangguhan rundingan di Switzerland menjadi isyarat amaran kerana ia menunjukkan bahawa perjanjian itu masih belum kukuh. Tempoh 60 hari itu boleh menjadi perangkap jika Iran menggunakan masa ini untuk menyusun semula pengaruhnya, menjual minyak dengan tekanan yang kurang dan menolak perdebatan nuklear ke kemudian hari. Vance Kuba menjawab perkara ini dengan mengatakan bahawa tidak akan ada wang tanpa pengesahan. Trump cuba menjawab dengan mengatakan bahawa Iran sedang lemah. Tetapi bukti sebenar tidak akan terdapat dalam ayat-ayat itu. Ia akan terdapat pada selat yang terbuka, kapal-kapal yang lalu, periuk api yang dibuang, dan rejim yang tidak lagi mampu memeras ugut ekonomi dunia. Lubnan terus menjadi satu lagi titik panas. Hizbullah bukan aktor yang bertindak sendirian dalam permainan ini. Kumpulan itu berfungsi sebagai cabang tekanan serantau yang berkait dengan paksi Iran. Apabila mereka menyerang Israel, ia memberi ruang untuk tindak balas dari Israel. Apabila Israel bertindak balas, Iran menggunakan konflik itu untuk menghentikan rundingan. Jika Israel teragak-agak, Tehran akan terus menguji lagi. Hari ini rejim itu menuntut notis awal, esok mungkin akan menuntut bayaran. Selepas itu mereka mungkin akan memilih kapal mana yang boleh lalu. Dan apabila sebuah diktator sedar bahawa mereka mengawal laluan penting tanpa membayar apa-apa harga, mereka akan menjadikan ugutan sebagai dasar tetap. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari.
Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir video, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.